Hai hello, selamat petang, salam sejahtera. 3 hal yang kamu perlu tahu tentang kedudukan Najib yang penting untuk ketahui selepas ini. Kita bertemu lagi. Hari ini saya ingin kongsikan kepada kamu secara pantas 3 hal yang harus diketahui oleh semua pemimpin politik, oleh semua orang yang ada di Malaysia, oleh penyokong Najib, oleh pembenci Najib, oleh para pembangkang juga oleh kerajaan. 3 perkara yang harus diketahui tentang kedudukan Najib setelah beliau disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Kelmarin. Perkara pertama, adakah Najib Razak telah hilang kelayakan sebagai ahli Parlimen Pekan? Jawapannya mudah. Perkara 48 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa tarik mula kuat kuasa kehilangan kelayakan bagi Najib Razak sebagai ahli Parlimen Pekan adalah sehingga Mahkamah Tinggi membuat keputusan akhir di dalam kes ini semestinya di Mahkamah Persekutuan. Justru beliau masih boleh menghadiri sesi Dewan Rakyat, berbahas dan mengundi apa jua usul dan lain-lain. Jawabannya adalah, adakah Najib Razak telah hilang kelayakan sebagai ahli Parlimen Pekan? Jawabannya tidak. Perkara kedua yang harus kamu tahu adalah, adakah kerusi Parlimen Pekan telah kosong sehingga perlu diadakan PRK, pilihan raya kecil untuk Parlimen Pekan? Perkara 53 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa kerusi Parlimen Pekan tidak akan secara otomatiknya menjadi kosong dalam keadaan Najib Razak memfailkan rayuan ke Mahkamah Atasan, yakni Mahkamah Rayuan dan seterusnya Mahkamah Persekutuan. Ianya hanya akan menjadi kosong secara otomatik jika Najib Razak tidak membuat apa-apa rayuan ke Mahkamah Atasan. Kekosongan hanya akan berlaku sekiranya otomatik selepas Mahkamah Persekutuan selaku forum terakhir Mahkamah Undang-Undang mengekalkan sabitan Mahkamah Tinggi. Perkara ketiga yang paling penting yang harus kau tahu tentang Najib selepas disabitkan bersalah ialah sekiranya PRU dijalankan dalam masa terdekat atau sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan diberikan, adakah Najib Razak boleh menjadi calon bagi Parlimen Pekan? Jawapan untuk persoalan ini adalah, bagi tujuan pencalonan ke kerusi Dewan Rakyat maupun Dewan Undangan Negeri, perkara 48 dalam kurungan 5 menyatakan bahwa sabitan adalah berkuat kuasa serta merta. Maknanya, sabitan Mahkamah Tinggi dan keputusan rayuan pagi Kelmarin berkuat kuasa serta-merta untuk tidak melayakkan Najib dicalonkan sebagai calon Barisan Nasional bagi Parlimen Pekan. Dengan kata lain, Najib tidak boleh dicalonkan lagi atau dicalonkanlah, yakni beliau telah hilang kelayakan untuk pencalonan. Jika dicalonkan juga, ia adalah jelas sangat bercanggah dengan perlembagaan dan menjadikannya sebagai terbatal. Keputusan ini, perkara ini, fakta 3 penting ini telah ditulis oleh seorang peguam bela dan peguam cara daripada Malaysia dan dipetik daripada Malaysia Deadline. Itulah dia 3 perkara yang paling kritikal yang seluruh rakyat Malaysia perlu tahu. Sama ada kau penyokong Najib, sama ada kau pembenci Najib, sama ada kau adalah kerajaan, sama ada kau adalah pembangkang, kau adalah orang di kampung, orang di bandar, atau orang dimanapun yang penting ada di Malaysia. 3 perkara penting ini menjadi perdebatan, menjadi buah mulut di restoran, di kedai kopi. Jawabannya sudah ada. Saya bacakan sekali lagi. Apa kedudukan Najib selepas disabitkan bersalah? Adakah Najib Razak hilang kelayakan? Jawabannya tidak. Beliau masih memangku sebagai ahli Parlimen Pekan. Soalan kedua, adakah kerusi Parlimen Pekan telah kosong sehingga perlu diadakan PRK, pilihan raya kecil? Jawabannya juga tidak, karena Najib Razak membuat rayuan di mahkamah. Kalau Najib Razak tidak buat rayuan, barulah otomatis kerusi tersebut kosong.
Dan soalan yang paling penting daripada yang paling penting, yang harus kau tahu yang paling penting adalah, sekiranya PRU, pilihan raya umum, dijalankan pada bila-bila masa dalam masa terdekat ini, layak lagikah Najib dicalonkan sebagai calon di mana-mana kerusi parlimen atau adun yang ada di Malaysia? Jawapannya terang sudah bersulu. Najib hilang kelayakan bagi tujuan pencalonan di kerusi Dewan Rakyat dalam perkara 48 dalam kurungan 5. Oke, itu adalah keputusannya. Sekiranya Najib tetap dicalonkan juga, itu telah melanggar perlembagaan Malaysia, yakni undang-undang tertinggi yang ada di Malaysia. Sila share, sila kongsikan video ini supaya semua orang tahu apa yang sedang berlaku dalam hidup Najib pada hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda, share video ini dan channel ini kepada semua orang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.